Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pelajaran 16 Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah anak-anak, hari ini kita akan sama-sama membincangkan pelajaran 16 tingkatan 1 Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Manusia dikenali dengan nama. Begitu juga dengan Allah dikenali dengan namanya. Allah mempunyai 99 nama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang kita kenali sebagai Asma'ullahul Husna. Hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir, dua daripada nama Allah tersebut. Jom kita lihat apa standard kandungan. Yang pertama, menyatakan maksud Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Yang kedua, menyatakan dalil nakli dan juga dalil akli. Serta yang ketiga, menjelaskan peranan manusia untuk mengolah dan meneroka ciptaan Allah. Dua nama Allah, Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir, telah dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Surah Al-Hasyr ayat 24. Terjemahannya, Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Maha Pencipta makhluk, yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Baginya nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jelas di sini, Al-Khaliqu bermaksud yang Maha Pencipta, manakala Al-Musawwiru yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Jom sama-sama kita saksikan keterangan lanjut berkaitan dengan Al-Khaliq dan juga Al-Musawwir. Apa maksud Al-Khaliq? Al-Khaliq bermaksud Allah Maha Pencipta. Ingat anak-anak ya. Al-Khaliq, yang Maha Pencipta makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut kehendaknya seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Maksudnya dekat sini apa? Al-Khaliq itu Allah Maha Pencipta. Apa yang dicipta oleh Allah? Sekalian makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut apa yang dikehendakinya yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Dalil nakri daripada surah Fatir ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqi ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikurniakannya kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Dia memberikan rezeki kepadamu dari langit dan juga bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya. Mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Daripada ayat ini kita lihat tidak ada pencipta lain selain daripada Allah. Jadi mengapa perlu kita sembah benda lain selain daripada Allah? Itu dalil nakli Al-Khaliq. Kita lihat pula dalil akli. Bukti Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta makhluk, Maha Pencipta,
dapat dilihat daripada ciptaan Allah sendiri, iaitu contohnya manusia, kita. Okey, proses penciptaan manusia disebut dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Proses penciptaan manusia pun telah diakui benar oleh sains moden. Hebatnya Allah sebagai Al-Khaliq terbukti apabila tidak ada pun manusia yang mampu mencipta sesuatu yang menandingi hebatnya ciptaan Allah. Okey, walaupun menggunakan teknologi moden yang ada sekarang ini, tidak ada siapa sebenarnya yang mampu menandingi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencipta sesuatu. Cabaran Allah supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat yang kecil pun sebenarnya tidak ada yang mampu menandingi Al-Khaliq, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia maksud Al-Khaliq beserta dalil nakli dan juga dalil akli. Okey, daripada dalil akli ini jelas bukti ciptaan Allah, iaitu kita sendiri manusia, prosesnya yang begitu sempurna, menunjukkan tidak ada kuasa lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pula Al-Musawwir. Apa maksud Al-Musawwir? Al-Musawwir bermaksud Allah Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Al-Musawwir ini bermaksud Allah Maha mencipta makhluk. Allah cipta makhluk dengan pelbagai rupa, dengan pelbagai rupa, dengan pelbagai identiti tersendiri tanpa ada berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Tak ada contoh pun. Allah cipta kita makhluk dengan pelbagai rupa, pelbagai bentuk tanpa ada sebarang contoh sebelumnya. Kita lihat dalil nakli daripada surah Ali Imran ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dia kehendaki. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang membentuk rupa kita semasa kita masih dalam rahim ibu kita. Macam mana Allah kehendaki, macam tu yang dibentuknya, tanpa perlu ada contoh sebelumnya. Itu sahaja sebenarnya Tuhan yang berhak kita sembah. Itu dalil nakli. Kita lihat pula dalil akli. Bukti yang jelas sebenarnya, bukti Allah Al-Musawwir. Allah Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa paras manusia. Kita lihat rupa paras manusia dari segi wajah, warna kulit, jantina, bangsa. Pelbagai. Ada yang putih melepak, ada yang gelap sikit. Itu semua kepelbagaian rupa manusia yang Allah cipta. Termasuk juga setiap individu tu dia berbeza, mata dia, cap jari dia, walaupun kembar sekalipun tidak ada sama cap jarinya. Begitu juga dengan dia punya DNA. DNA pula membentuk identiti dalaman individu yang unik yang tidak dapat ditiru oleh manusia walau bagaimana canggih pun teknologi moden yang ada. Teknologi moden yang ada sebenarnya tidak mampu untuk menandingi bagaimana Allah dapat mencipta manusia itu dengan pelbagai bentuk rupa paras.
kita lihat di sini bahawa dengan pelbagainya DNA yang membentuk identiti dalaman manusia itu tadi, tidak dapat ditiru, tetapi Allah jadikan kepelbagaian ini melalui penggunaan imbas retina mata dan juga cap jari dan pengecaman DNA itu sebenarnya dapat kita ketahui identiti seseorang individu itu. Kenapa? Sebab cap jari dan juga DNA seseorang itu tidak akan sama antara A dengan B dan seterusnya. Daripada situ sebenarnya identiti seseorang itu dapat dicam andai kata berlaku apa-apa perkara. Dan juga cap jari manusia walaupun kembar tidak akan sama. Begitu hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ialah Al-Musawwir. Allah Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti tersendiri. Hebatnya di sini, apa yang Allah cipta itu tidak ada sebarang contoh sebelumnya. Kalau kita nak buat sesuatu, mesti ada contoh sebelumnya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencipta sesuatu tidak berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Masya Allah. Sekarang kita lihat apa peranan manusia. Peranan manusia yang pertama, manusia diberi tanggungjawab besar. Tanggungjawab yang besar yang pertama kita lihat apa? Mentadbir alam ciptaan Allah. Allah jadikan manusia ini diberi tanggungjawab dan amanah yang besar. Mentadbir alam ciptaan Allah mengikut panduan Al-Quran dan juga hadis ataupun as-sunnah. Oleh sebab itu, manusia berperanan. Manusia berperanan untuk menyelidik, meneroka keajaiban ciptaan Allah. Walaupun ada yang lebih kuat, kita tahu ada yang lebih kuat. Bila kita lihat seekor gajah yang besar, tak kala merusuh kita takut sebab kita rasa gajah tu lebih kuat daripada kita. Ataupun kita lihat ada yang lebih pantas daripada kita, harimau bintang contohnya kan. Dan ada yang lebih halus ciptaannya seperti kuman. Allah kurniakan kepada manusia, ingat ya, Allah kurniakan dekat kita akal dengan ilmu yang Allah tak beri pun kepada makhluk lain. Jadi dengan akal dan ilmu yang Allah kurniakan itu sebenarnya membolehkan manusia mampu menjadi penyelidik. Dan berperanan untuk mereka cipta sesuatu berdasarkan apa yang Allah dah kurniakan kepada kita. Mereka cipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam hidup kita maksudnya. Manusia dapat memberikan sesuatu yang lebih kuat daripada gajah sebenarnya. Walaupun kita tengok gajah tu dah kuat, tetapi dengan akal dan ilmu yang ada, Allah menggunakan dua kelebihan itu agar kita dapat mereka cipta sesuatu yang lebih kuat daripada gajah. Contohnya kereta kebal. Yang lebih laju daripada harimau bintang, contohnya kapal terbang. Allah kurniakan kepada manusia akal dan ilmu supaya akal dan ilmu ini dapat manusia gunakan untuk mereka cipta sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kehidupan di dunia. Gunakan teknologi yang ada berdasarkan kurniaan Allah yang hebat, iaitu akal. Yang Allah tak kurniakan pun kepada makhluk lain. Seterusnya, apa peranan manusia ialah berbekalkan ilmu dan akal juga manusia sebenarnya mampu menyelidik dan meneroka ciptaan Allah. Menyelidik dan meneroka ciptaan Allah menggunakan
ilmu dan akal yang Allah kurniakan itu merupakan fardu kifayah. Maka umat Islam perlu bersama-sama menyertai aktiviti penyelidikan. Fardu kifayah maksudnya ada wakil individu yang berusaha untuk menyelidiki tersebut. Maka umat Islam perlu bersama-sama menyelidiki, menyertai aktiviti penyelidikan. Bukan hanya perlu berperanan sebagai pembeli dan pengguna sahaja. Mesti ada yang menyelidik, mesti ada yang mengkaji. Sama-sama. Menyumbang idea dan tenaga bagi menghasilkan penyelidikan tersebut. Melalui penyelidikan tu sebenarnya manusia dapat mengolah ciptaan Allah bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam hidup manusia. Kadang-kadang kita memerlukan sesuatu tapi benda tu tak ada. Jadi dengan adanya penyelidikan yang diambil peranan oleh individu-individu dalam masyarakat sebenarnya dapat menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Manusia mampu memanfaatkan ciptaan Allah sepenuhnya. Contohnya apa? Besi boleh diolah menjadi klip kertas. Klip kertas anak-anak pelajar pun guna kan. Dan penyangkut baju. Besi diolah boleh jadi klip kertas, boleh jadi penyangkut baju. Dua-dua bahan ni kita guna dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, gabungan dua bahan, plastik dan besi boleh menghasilkan kereta, boleh menghasilkan kapal terbang. Kereta dan kapal terbang dijadikan kenderaan. Contohnya kereta digunakan untuk ke masjid. Contohnya kapal terbang pula digunakan untuk mempercepatkan tempoh perjalanan bagi jarak perjalanan yang jauh. Kita lihat di sini bahawa sebenarnya apa yang Allah kurniakan kepada kita itu kita perlu manfaatkan dengan menyelidik, meneroka, mengolah berdasarkan atau menggunakan akal dan ilmu yang Allah dah kurniakan kepada kita. Itu dia tentang peranan manusia untuk mengubah dan mengolah ciptaan Allah. Apa yang Allah kurniakan kepada kita sebenarnya dah cukup sempurna. Kitalah yang mencorak dan mengolahnya agar ia menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita, bukan untuk merosakkannya. Sebab apa-apa kurniaan Allah kepada kita, Allah beri pinjam, maka kita gunakanlah dia dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan rahmat untuk kehidupan kita, sama ada untuk di dunia maupun di akhirat. Demikian perkongsian Ustazah berkaitan tajuk Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, dan juga Al-Musawwir, Allah Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa tertentu. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk anak-anak di luar sana. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.